Malaysia dikeluarkan dari senarai hitam Pusat Cetak Rompak Amerika. Israel mula hadapi tekanan masyarakat antarabangsa. Antara paparan lain malam ini, kanak-kanak dirogol keluarga terdekat. Malaysia sedia bekalkan tentera untuk melindungi rakyat Palestin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usaha yang berterusan menangani kegiatan cetak rompak di negara ini akhirnya berjaya mengeluarkan nama Malaysia daripada senarai hitam Amerika Syarikat sebagai pusat cetak rompak mulai tahun 2001. Ia sekaligus membuktikan kesungguhan kerajaan membantras gejala cetak rompak. Perkara itu disahkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya usaha sedang dijalankan oleh kerajaan untuk menurunkan jenayah cetak rompak yang kini berada pada paras 42.2%. Matlamat kita 20%. Kalau boleh habis langsung tak ada cetak rompak. Tetapi dari segi rekod dunia tak ada negara pun tak ada cetak rompak. Paras yang diguna pakai ialah 20%. Kalau 20% masih berlaku, mana negara itu sudah mencapai tahap berjaya sepenuhnya. Kita ada lagi 30% nak kita kurangkan. Sebab itu kita kena ambil berbagai sudutlah pendekatan. Antara yang akan dilaksanakan adalah mempertingkatkan pemeriksaan ke atas kilang-kilang cakra optik termasuk menempatkan pegawai di kilang yang dilesenkan. Kementerian juga akan mempertingkatkan pemeriksaan ke atas pemborong stor dan juga premis perniagaan. Ia juga akan menawarkan ganjaran sehingga RM20,000 kepada pemberi maklumat sehingga berjaya serbuan. Kerajaan katanya telah merampas kira-kira 1 juta cakra padat dan cakra padat video bagi tempoh 3 bulan tahun ini. Tan Sri Muhyiddin juga berkata cadangan kementeriannya supaya pemilik hak cipta menurunkan harga CD dan VCD tulen tidak mendapat sambutan. 5 orang termasuk datuk, bapa dan abang kepada seorang gadis yang berusia 12 tahun didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas tuduhan merogol gadis itu sejak dia berusia 5 tahun. Bapa gadis itu, seorang kerani berusia 52 tahun, mengaku salah. Perbuatan itu berlarutan sejak 1994 hingga Mac tahun ini. Sementara seorang lagi yang mengaku salah ialah anak pengasuh kepada gadis itu. Beliau yang berusia 25 tahun mengaku merokol gadis itu sejak tahun 1994 hingga 1995 di Taman Pengkalan Jaya, Pasir Putih. Hakim menetapkan esok untuk menjatuhkan hukuman. Sementara Datuk Mangsa yang berusia 69 tahun tidak mengaku bersalah. Hakim menetapkan 7 Mei depan untuk sebutan kes dan dia diikat jamin RM15,000. Mereka didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara minimum 5 tahun dan maksimum 20 tahun dengan sebatan. Turut tidak mengaku salah ialah abang gadis itu dan rakannya. Majistret Nur Hashimah Khalid menetapkan 27 Jun sebagai tarikh perbicaraan dan mereka diikat jamin RM4,000 seorang. Perhimpunan Agung Luar Biasa MCA yang dijadualkan pada 21 April ini tidak melanggar perlembagaan parti itu sambil mempertahankan keputusan memanggil EGM yang dianggap badan tertinggi dalam membuat keputusan. Timbalan Presiden MCA Datuk Lim Alex secara terbuka menyifatkan gesaan Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik supaya perwakilan memulau perhimpunan itu sebagai takut kepada bayang-bayang sendiri. In fact, if he has the support of 80% of the grassroots and 1,005 central delegates, as he claims, why should he now undermine and sabotage the EGM? A leader should not be afraid of facing his central delegates. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir Naib-Naib Presiden MCA Datuk Chua Jui Ming, Datuk Chan Kong Choi, Ketua Pemuda Ong Ti Kiat dan beberapa ahli jawatan kuasa pusat MCA serta lebih 100 penyokong.
Sidang media ini diadakan bagi menjelaskan keputusan 3 perwakilan MCA iaitu Datuk Tang Seng Hang, Datuk Lee Chi Leong dan Liao Tiong Lai mengeluarkan notis bagi memanggil EGM. Semalam, Liao yang juga ahli Parlimen Bentong mengumumkan hasrat untuk memanggil EGM selepas Datuk Seri Ting Chiu Pei didakwa gagal berbuat demikian meskipun 1/3 daripada perwakilan memohon untuk mengadakan perhimpunan itu. Datuk Lim percaya EGM itu adalah medan terbaik bagi mengembalikan demokrasi sekaligus memberi ruang kepada perwakilan menentukan hala tuju parti. Justru beliau berharap Datuk Seri Dr. Ling dapat hadir pada EGM berkenaan supaya beliau sendiri boleh mendengar resolusi yang bakal diluluskan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ling yang diminta mengulas sama ada EGM yang bakal diteruskan oleh timbalannya sebagai tidak sah enggan mengulas lanjut. Datuk, will you declare the EGM as illegal assembly? No comment. Elaine, no comment. Malaysia sedia menyertai pasukan perlindungan ketenteraan ke Palestin sekiranya diperlukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menteri Luar Datuk Seri Syed Hamid Albar berkata kesediaan itu selaras dengan pendirian Malaysia yang mahu konflik di Timur Tengah ditangani melalui penyelesaian politik. Jadi kalau mereka buat keputusan untuk menubuhkan monitoring team ke tim satu pasukan pelindung ke, Malaysia boleh menimbangkan untuk mengambil bahagian di dalam pasukan ini. Selain itu, katanya PBB tidak seharusnya mengabaikan mandat yang diberikan oleh negara di seluruh dunia. PBB perlu menggunakan prosedur biasa terhadap mana-mana negara yang gagal mematuhi resolusinya, iaitu menerusi sekatan dan tekanan yang lebih keras terhadap Israel. By international law and convention, nobody can justify occupation of a territory. And that's not their territory, and there is a United Nations decision, so they have to comply. If there is any single country is given an exception, then no other countries will respect the power, the dignity, integrity of the United Nations Security Council resolution. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Syed Hamid berkata Malaysia sedia memberi masa kepada Singapura dan menghormati sebarang keputusan yang akan dibuatnya berhubung pakej yang dikemukakan. Malaysia katanya tidak boleh mendesak Singapura supaya tergesa-gesa memberi sebarang keputusan. Terdahulu, Datuk Seri Syed Hamid menghadiri Majlis Pelancaran Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di Wisma Putra siang tadi. Tabung itu berjaya mengumpul lebih RM50,000 daripada pelbagai pihak. Kerajaan Negeri Selangor berjanji untuk membantu persekolahan 5 beradik yang terselamat dalam kebakaran yang memusnahkan rumah mereka di Batu 9, Kebun Baru, Sijangkang lewat malam semalam. Pada kebakaran itu, ibu mereka yang mengandung 4 bulan serta 5 adik-beradik yang lain rentung. Jaminan bantuan itu diberikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Muhammad Khir Toyo yang melawat tempat kejadian petang tadi. Bantuan itu termasuk bantuan kebajikan dan persekolahan 5 beradik yang terselamat itu. Sehingga kini kira-kira RM20,000 berjaya dikutip hasil sumbangan pelbagai pihak. Kerajaan Negeri Selangor turut menghulurkan bantuan awal berjumlah RM5,000. Bapa mereka Abdul Halim Abdul Rahman dan 5 beradik yang terselamat kini menumpang di rumah saudara buat sementara waktu. 5 beradik yang terselamat ialah Siti Anisah 13 tahun, Muhammad Mathunus 12 tahun, Abdul Wafi 11 tahun dan kembarnya Abdul Hayal serta Muhammad Syamil 1 tahun. Muhammad Syamil turut melecur di beberapa bahagian badannya ketika diselamatkan, bagaimanapun keadaannya dilaporkan selamat. Rutin saya petang memang balik untuk rehat. Lepas saya bertugas pagi di KLIA. Jadi agak dekat malam saya pergi terus ke KLIA balik. Cuma anak saya ada berpesan untuk beli barang sikit lah. Macam coklat sebagainya. Itu memang saya beli. Dan coklat tu ada lagi dalam kereta tu. Jadi itu yang agak kilan juga lah. Kebakaran itu berlaku kira-kira jam 10.45 malam semalam. Semua mangsa terperangkap di bahagian atas rumah papan 2 tingkat yang dipercayai terbakar akibat api lilin. Mereka yang terbunuh ialah Siti Aisyah Muhammad Zain, 37 tahun dan anak-anaknya Norin Syaira Muhammad Halim, 8 tahun, Fatin Fadira, 7 tahun, Muhammad Alif, 6 tahun, Alia Syahira, 4 tahun dan Muhammad Naim, 2 tahun. Ketika kejadian, Muhammad Halim, pemandu teksi Airport Limo, tiada di rumah kerana bekerja. Kebakaran dipercayai berpunca dari api lilin selepas kawasan sekitar mengalami gangguan bekalan elektrik mulai jam 8 malam. 5 lagi anak Siti Aisyah yang tidur di tingkat bawah rumah terselamat kerana berjaya menyelamatkan diri.
tidak selamat. Haramkan sepenuhnya import tayar terpakai. Lebih 61% ataupun 4.5 bilion ringgit daripada 7.3 bilion ringgit pakej rangsangan fiskal sudah dibelanjakan sehingga Februari tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Dr. Syafiee Saleh, baki 2.8 bilion ringgit akan terus dibelanjakan bagi merangsang ekonomi dalam negara dan dijangka dapat digunakan sepenuhnya menjelang Ogos depan. Ikuti laporan wartawan Syarif Kadir di Dewan Negara. Datuk Dr. Syafiee berkata baki pakej berkenaan akan digunakan bagi membina kemudahan infrastruktur di kawasan luar bandar. Antaranya termasuk projek seperti bekalan elektrik, air serta jalan luar bandar dan jalan kampung. Semua ini akan diteruskan dengan peruntukan yang lebih besar. Jadi kita harapkan bahawa kontraktor kelas F ini dapat membuat kerja-kerja atau projek-projek yang memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Beliau sebelum itu menggulung titah ucapan diraja bagi kementeriannya di Dewan Negara. Pakej rangsangan ini memberi kesan kepada industri tempatan, terutamanya industri yang berkaitan dengan sektor pembinaan seperti pengeluaran kayu, besi dan juga seramik yang meningkat di antara 3.9 hingga 12.4% sepanjang tahun 2001. Dalam tempoh yang sama, penggunaan swasta terus meningkat kepada 2.8%. Dalam perkembangan berasingan, Dewan dimaklumkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berjaya meningkatkan kutipan cukai pendapatan hampir 50% bagi tahun tapsiran 2001. Kejayaan itu setelah LHDN melaksanakan sistem tapsiran sendiri STS kepada syarikat. 20.8 bilion ringgit berjaya dikutip berbanding 13.9 bilion ringgit pada tahun 2000, meningkat 49.6%. Menjelang tahun tapsiran 2004, sistem itu akan dilaksanakan bagi individu, perkongsian dan juga badan amanah. Dewan turut dimaklumkan sehingga awal bulan ini lebih 173,000 keluasan tanaman kelapa sawit diluluskan bagi projek tanam semula. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Utama Datuk Anifah Ahman, kelulusan kepada ladang persendirian, Felda, Fekra, Risda dan Pekebun Kecil itu melibatkan insentif bernilai hampir 85 juta ringgit. Kita telah pun melanjutkan sebenarnya sampai kalau tidak silap pada akhir bulan Jun ini. Bulan Jun ini, dan itulah yang saya katakan pada ketika ini kita sudah pun mendapat sebanyak 191,000 permohonan dan kita luluskan 173,000. Sangat kita insya-Allah kita akan dapat menemui sasaran kita pada bulan Jun yang akan datang. Laporan Syarif Kadir, TV3. Industri petrokimia di Kertih berjaya tarik pelaburan 13.5 bilion ringgit. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Azmi Aziz. Salam sejahtera. Kertih kini semakin menyerlah sebagai pusat industri petrokimia serantau sejajar Pelan Induk Gas dan Petrokimia yang digubal kerajaan. Pembangunannya sebagai pusat industri petrokimia setempat mencerminkan hasrat Petronas mempertingkatkan sektor hiliran dan menambah nilai sumber. Tengku Elida Bustaman meninjau kejayaan industri petrokimia di Kertih yang berjaya menarik pelaburan berjumlah 13.5 bilion ringgit. Daripada jumlah pelaburan itu, 5.2 bilion ringgit adalah pelaburan asing. Kompleks Petrokimia Bersepadu Kertih memuatkan 11 loji petrokimia bertaraf dunia yang mengeluarkan pelbagai produk seperti ethylene, olefin, glycol, monomer, klorida dan asid asetik. Antara rakan niaga Petronas adalah syarikat khemia terbesar dunia Dow Chemicals. Petronas dan Dow menubuhkan kumpulan Optimal dengan pelaburan 7.5 bilion ringgit. Loji Optimal di Kertih yang mula beroperasi awal tahun ini meliputi 90 hektar dan mengeluarkan 15 jenis produk petrokimia dengan kapasiti 1 juta tan setahun. Optimal menghasilkan bahan asas seperti ethylene dan propylene dan bahan komponen seperti butanol dan ethylene glycol.
Keluarannya dipasarkan di Malaysia dan negara serantau dan digunakan untuk pelbagai aplikasi termasuk pembuatan kain, cat, komponen otomotif dan fabrikasi keluli. Ketua Eksekutif Optimal Robert Kiske berkata Dow menyifatkan Kerteh sebagai pusat industri petrokimia serantau. Ia berdasarkan lokasinya yang strategik dan kemudahan infrastruktur yang unggul. Menurut Kiske, faktor utama yang mendorong Dow Chemicals memilih Kerteh dan bukan Singapura ialah pembekalan gas yang sedia ada. Optima menjangka jumlah jualannya mampu mencecah 3.8 bilion ringgit setahun melalui penggunaan tempatan dan pasaran negara ASEAN dan Asia Pasifik. Sementara itu, Presiden Petronas Tan Sri Hassan Marikan berkata Petronas komited terhadap pembangunan Kerteh dan sanggup menyediakan sendiri segala prasarana yang diperlukan untuk tujuan itu. Kemudahan asas seperti air dan bekalan elektrik serta keperluan industri seperti nitrogen dan wap disediakan melalui kemudahan berpusat CUF. Selain itu, Kerteh turut mempunyai pelabuhan dan kemudahan gudang dan muatan tangki untuk memudahkan ekspor. Pengangkutan antara Kerteh dan Kuantan serta Gebeng akan dipermudahkan tidak lama lagi apabila Petronas menyiapkan projek laluan rel Kerteh Kuantan. Dalam beliau memperkatakan kejayaan Kerteh sebagai pusat industri minyak dan gas, Tan Sri Hassan Marikan turut menyatakan beliau agak kecewa kerana pembangunan itu gagal dimanfaatkan usahawan kecil dan sederhana. Tan Sri Hassan berkata industri kecil dan sederhana IKS hampir tidak memberi sambutan langsung kepada gesaan Petronas untuk membangunkan Kerteh sebagai pusat perkilangan produk kepenggunaan berasaskan petrokimia. Petronas, MITI, MIDA, Malaysian Petrochemical Association dan juga Malaysian Plastic Manufacturing Association telah mengadakan beberapa workshop dan forum untuk mengenal pasti industri atau produk-produk yang mampu dan boleh dibuat di Kerteh. Peluang dalam pembuatan berasaskan polimer umpamanya meliputi pengeluaran komponen otomotif, kabel dan wayar, paip dan tiub, tapak kasut dan barangan kulit tiruan. Aplikasi dalam kimia seperti ethyl glycol atau ethanol amin pula mampu menghasilkan bahan seperti sabun, produk penjagaan diri dan pelarut. Tan Sri Hassan menegaskan kilang-kilang seumpama itu tidak memerlukan pelaburan yang besar sedangkan pasarannya luas. Malah katanya setengah produk seperti barangan plastik untuk kegunaan industri boleh dijual di Kerteh sendiri. Tengku Eda Bustaman untuk TV3. Kumpulan Industri Pengeluar Tayar Automotif Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia mahu kerajaan mengharamkan sepenuhnya pengimportan tayar terpakai. Ini kerana jangka hayat tayar terpakai itu telah tamat menyebabkan ia tidak selamat dan boleh membahayakan pengguna. Gesaan itu terkandung dalam memorandum kumpulan industri berkenaan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri hari ini. Ia sempena dialog tahunan dengan kementerian itu. Memorandum itu antara lain menyatakan kebimbangan berikutan pengimportan tayar terpakai ke negara ini semakin berleluasa. Tayar kereta penumpang, trak ringan dan trak dibawa masuk ke negara ini dengan sewenang-wenangnya. Tayar musim salji yang diimport dari Eropah, Amerika Utara dan Jepun misalnya menurut kumpulan itu tidak sesuai dengan keadaan jalan di Malaysia. Tambahan pula menurut kumpulan industri berkenaan, industri tayar negara mampu menampung keperluan permintaan tempatan. Amanah Raya Berhad akan melancarkan EduCare, satu tabung amanah untuk ibu bapa yang mahu memastikan anak menerima pembiayaan pendidikan berterusan selepas meninggalkan bangku sekolah. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk M. Murali Daran berkata, berbeza dengan polisi lain, produk berkenaan akan memastikan wang yang diperuntukkan untuk tujuan pendidikan tidak digunakan untuk tujuan lain. That the trustee will step into the shoes of the person who created the trust, the donor. So in this case, the trustee will make sure that the money is actually utilized for the purpose for which the trust was created. Beliau hadir pada Majlis Ramah Mesra Amanah Raya Berhad dengan media yang turut disertai pengerusi Amanah Raya Berhad
Datuk Syukri Haji Muhammad siang tadi. Amanah Raya Berhad mencatatkan pencapaian amat memberansangkan tahun lalu. Keuntungan kumpulan sebelum cukai yang diperolehi oleh Amanah Raya berjumlah 10.7 juta ringgit tahun lalu, melebihi modal berbayarnya iaitu 6 juta ringgit. Sejak dikoperatkan pada tahun 1995, Amanah Raya Berhad belum pernah gagal membayar dividen 10% kepada kerajaan. Sekian laporan Urus Niaga, kembali bersama Aziza untuk laporan selanjutnya. Pameran Perkhidmatan Sistem Pertahanan Asia DSA 2002 yang berakhir hari ini mencatatkan urusan jual beli sistem pertahanan bernilai hampir 2 bilion ringgit. Kejayaan itu menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak memberikan keyakinan kepada syarikat asing bagi mengembangkan sayap perniagaan mereka ke negara ini. Laporannya bersama Puspavati Ramalu. Datuk Seri Najib petang tadi merasmikan majlis penutupan DSA 2002. Pada hari terakhir ini, beberapa kontrak turut ditandatangani. Antaranya pembelian model latihan operasi bagi pesawat CN-235 oleh syarikat Sapura Teknologi Sdn Berhad bernilai 56 juta ringgit. Manakala kontrak kedua pula membabitkan pembelian sistem pengurusan Combat IPN-10 kepada IPNS Skuadron Kapal Coward ke-24. Kontrak berjumlah hampir 55 juta ringgit dimeterai di antara Kementerian Pertahanan dengan syarikat AMS dari Itali. Selain itu, 3 buah pesawat Eagle ARV diserahkan oleh syarikat tempatan CTRM kepada kerajaan membabitkan nilai 47 juta ringgit. Persediaan yang kita telah buat dan mereka juga telah dapat mewujudkan perbincangan, mengadakan perbincangan, mengadakan networking, mengetahui tentang fokus penekanan dan dasar-dasar terkini Kementerian Pertahanan dan kerajaan pada keseluruhannya. DSA seterusnya akan diadakan pada 12 hingga 15 April 2004. Kejayaan DSA 2002 terbukti apabila 50% daripada kawasan pameran telah pun ditempah oleh syarikat-syarikat asing untuk mengambil bahagian pada pameran DSA 2004 yang akan datang. Kejayaan ini adalah hasil daripada potensi memberangsangkan yang ditunjukkan oleh syarikat-syarikat tempatan untuk maju di dalam perniagaan membabitkan sistem pertahanan ini. Swati Ramlu, TV3. Seterusnya beralih ke segmen luar negara bersama Tan Leven. Antara paparannya, Saddam Hussein sumbang 32 juta ringgit kepada keluarga mangsa keganasan Israel. Rumah dipecah masuk, exco dan anak diikat. Salam sejahtera. Bahang tekanan masyarakat antarabangsa mula dirasai Israel. Setelah Iraq mengisytiar penggantungan ekspor minyaknya selama 30 hari, rejim Israel kini tertekan dengan kelewatan bekalan senjata serta kelengkapan perang lain dari negara-negara Eropah. Tentera Israel juga mula berundur dari 24 wilayah Palestin meskipun masih mengganas di 4 buah bandar utama di tebing barat. Antara wilayah yang kini bebas dari cengkaman Tel Aviv, Kabatia dan Salfit di utara, Beit Rima dekat Ramallah, Yatta dan Samur dekat Hebron, Tamun, Tubaz dan Tesa di Lembah Jordan, Anapta serta Tel. Jenin, Nablus, Ramallah dan Baitul Laham kekal menjadi sasaran tentera Yahudi. Dan Presiden Yasser Arafat masih ibarat banduan di penjara sendiri. 2 lagi bandar kecil turut diceroboh tentera rejim iaitu Daharia dekat Hebron dan Bir Zaid dekat Ramallah. Berita pengunduran tentera rejim di sebahagian besar wilayah Palestin tersebar serentak dengan keluhan Kementerian Pertahanannya berhubung kelewatan peralatan perang.
Selain kelewatan penghantaran bekalan, Ketua Kementerian Berkenaan Amos Yaran berkata pihaknya juga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan beberapa kontrak senjata dengan negara-negara Eropah khususnya Jerman. Jurucakap Jabatan Pertahanan Tel Aviv, Rachel Ashkenazi, Isnin lalu berkata Jerman gagal menghantar enjin serta alat gantian lain bagi pembinaan siri terbaru kereta kebal Merkava 4 untuk tempoh beberapa bulan. Perkara itu kemudiannya disahkan Kedutaan Israel di Berlin. Jurucakap Kerajaan Jerman, Karima Reinhardt, dalam maklum balasnya berkata, keputusan itu dibuat Majlis Keselamatan Persekutuan Negara itu. Parlimen Eropah semalam meluluskan undi majoriti 15 negara anggota EU untuk melaksanakan sekatan terhadap Israel. Sekatan yang meliputi aspek pembekalan senjata adalah sebagai membantah kekejaman Tel Aviv terhadap Palestin. Masalah itu dilihat sedikit sebanyak mempengaruhi mood Perdana Menteri Ariel Sharon. Justru misi damai Washington ke rantau itu hujung minggu ini yang diketuai Setiausaha Negara Colin Powell dilihat Sharon sebagai pengacau yang akan mengganggu rancangan beliau yang kononnya untuk membela rakyatnya. Sharon berkata demikian selepas satu lagi serangan berani mati oleh rakyat Palestin terhadap Israel yang meragut nyawa 4 anggota tentera dan 4 anggota polisnya. Dan pada satu persidangan di Spanyol, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Rusia dan PBB menggesa Israel segera berundur dari tebing barat. Mereka turut menggesa pemimpin Palestin Yasir Arafat bertindak menghalang pejuang berani mati Palestin menyerang penduduk awam Israel. Seruan dibuat menerusi kenyataan bersama selepas pertemuan antara Setiausaha Negara Amerika Syarikat Colin Powell, Setiausaha Agung PBB Kofi Annan, Perdana Menteri Spanyol Jose Maria Aznar dan Menteri Luar Rusia Igor Ivanov. Mereka menggesa Perdana Menteri Israel Ariel Sharon segera mengundurkan tenteranya dari bumi Palestin. Kenyataan juga lebih tegas berbanding desakan yang dibuat Presiden Bush sebelum ini. 3 anggota lain kumpulan 4 ini iaitu Kesatuan Eropah EU, Rusia dan PBB turut menyokong misi damai Powell ke Israel hujung minggu ini. Mereka mendesak Israel dan juga Palestin bekerjasama penuh dengan Powell bagi mewujudkan keamanan di rantau itu. Kumpulan 4 juga melahirkan kebimbangan berhubung situasi di rantau ini termasuk meningkatnya krisis kemanusiaan dan ancaman kepada keselamatan serantau. Menurut mereka, konflik Israel-Palestin tidak akan dapat diatasi menerusi cara ketenteraan dan kedua-dua pihak harus mengatasinya menerusi penyelesaian politik berasaskan resolusi PBB. Di New York, Majlis Keselamatan PBB memutuskan menerima pakai kenyataan Madrid yang dibuat sempena pertemuan kumpulan 4 itu. Persetujuan dicapai beberapa jam selepas persidangan di Spanyol berakhir. Presiden Majlis Keselamatan Sergei Lavrov dari Rusia berkata Israel dan Palestin serta semua negara di rantau bergolak itu harus bersama menggembleng tenaga untuk mencapai matlamat yang digariskan kenyataan bersama itu. Ia juga mendesak pelaksanaan resolusi 1402 dan 1403 PBB dengan serta-merta. Sementara itu, Presiden Iraq Saddam Hussein mengumumkan sumbangan Baghdad bernilai 32 juta ringgit kepada rakyat Palestin. Sumbangan kewangan itu diluluskan pada mesyuarat kabinet yang dipengerusikan Saddam semalam. Ia bagi meringankan penderitaan rakyat Palestin yang menghadapi jenayah perkauman rejim Zionis yang disokong pentadbiran Presiden George W. Bush. Saddam mengarahkan sumbangan itu disegerakan bagi menyokong perjuangan rakyat Palestin menentang kezaliman rejim Zionis pimpinan Ariel Sharon. 10% daripada sumbangan akan disalurkan kepada pelajar Palestin menerusi dana pendidikan, kebudayaan dan sains. Saddam mengulangi pendirian Baghdad untuk meneruskan sokongan terhadap intifada rakyat Palestin di sebalik kecaman hebat Washington. Beliau turut menolak kecaman Washington yang mendakwa Saddam menawarkan ganjaran kewangan kepada keluarga rakyat Palestin yang melancarkan serangan berani mati ke atas Israel. Katanya jika Baghdad mempunyai peluang dan keupayaan untuk membekalkan rakyat Palestin dengan kelengkapan mempertahankan diri, beliau tidak akan teragak-agak menghulurkan bantuan. Sementara itu, pertempuran meletus antara pejuang Hizbullah dan tentera Israel di sempadan Lubnan, Israel. Ketegangan ini menambahkan lagi kebimbangan akan meluasnya konflik Israel-Palestin ke negara-negara Arab yang memusuhinya.
Dalam serangan terbaru, pejuang Hizbullah melepaskan 60 tembakan roket dan mortar ke kedudukan Israel di sempadan Lubnan, Israel. Antara sasaran serangan, sebuah radar tentera di Gunung Hermon di kaki Bukit Golan. Hizbullah turut mendakwa sebuah kereta kebal, 2 stesen pemancar radio dan 2 radar dimusnahkan dalam serangan di Bukit Resat Al-Alam. Serangan ini adalah yang ke-12 sebagai membalas keganasan tentera Israel di bumi Palestin yang masuk hari ke-13. Tentera Israel pula bertindak balas dengan melancarkan serangan udara dan berdelan ke kawasan perkampungan di selatan Lubnan. Jurucakap pasukan sementara PBB di Lubnan, Unifil, berkata keganasan ini adalah yang paling buruk sejak Israel menamatkan pendudukannya dan berundur dari selatan Lubnan pada Mei 2000. ...23 orang maut sementara sekurang-kurangnya 48 lain dilaporkan hilang dalam tragedi kebakaran feri penumpang dan kargo MV Maria Carmela berhampiran bandar pelabuhan Lucena. Kebanyakan penumpang mati lemas selepas terjun cuba menyelamatkan diri dari feri seberat 680 tan itu. Kebakaran berlaku ketika feri berkenaan berada 18 km dari Lucena. Stesen radio tempatan DZMM Manila melaporkan kebakaran berpunca akibat letupan di bahagian simpanan kargo. Api kemudiannya merebak dengan cepat dalam tempoh 10 minit. Ketika kejadian, 290 orang berada dalam feri berkenaan. Mereka termasuk 243 penumpang dan 47 anak kapal. Penumpang yang cemas berebut-rebut mengambil jaket keselamatan. Sebahagian daripada penumpang mati akibat melecur teruk. Pemilik MV Maria Carmela berkata 219 orang berjaya diselamatkan daripada feri yang terbakar itu. Kapal pasukan pengawal pantai, nelayan dan komersial yang melintasi kawasan itu turut terbabit dalam kerja-kerja menyelamat. Selain penumpang, feri berkenaan juga dilaporkan membawa puluhan ternakan seperti lembu dan isi kelapa kering. Nahas berlaku ketika feri terbabit dalam perjalanan dari Pulau Masbate ke Lucena. Punca kebakaran masih disiasat. Piala Dunia 2002 mungkin tanpa aksi Beckham. Laporan lanjut bersama Abu Bakar Atan dalam segmen sukan. Dulux Weather Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat, juga tahan debu kotoran. Salam sejahtera. Dunia sukan tidak semestinya berkisar hanya dengan pertandingan, siapa menang, siapa kalah. Golongan masyarakat sukan juga sebenarnya kaya dengan ciri toleransi dan prihatinnya. Apatah lagi di Malaysia, sikap terpuji itu masih terpelihara dan itulah yang menyentuh perasaan bekas pemain bola sepak negara Ong Yew Tiang siang tadi. Sikap prihatin warga Malaysia membuatkan Yew Tiang amat terharu ketika dilawati sekumpulan wartawan sukan tempatan di rumahnya siang tadi. Keadaan Yew Tiang yang mengidap leukemia makin baik. Cuma dia tidak dapat menahan titisan air mata di atas bantuan yang dihulur pelbagai pihak.
Sokongan rakan-rakan, bekas pemain dan persatuan banyak mengurangkan tekanannya. Saya amat terharulah dengan semangat yang mereka berikan dan juga daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, iaitu Tengku Mahkota yang berangkat ke rumah saya, dan juga Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor iaitu Tengku Ahmad Shah, dan juga Bendahari Persatuan Bola Sepak Perak. Walaupun saya tidak bermain untuk Perak, tapi mereka memberi sumbangan kepada saya. Saya ucapkan terima kasihlah kepada mereka semua. Buat masa ini, Yu Tiang, bekas pemain negara pada tahun 80-an, sedang menunggu arahan doktor sama ada dia perlu menjalani pembedahan. Dia menjalani rawatan harian di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Dalam kunjungan ini, Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM, turut mengulurkan sumbangan kepada Yu Tiang. Beralih ke kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kuala Lumpur 2002. Kejohanan yang berakhir petang tadi menyaksikan zon bangsa muncul juara keseluruhan setelah mengetepikan pencabar terdekat zon Sentul dan Keramat. 4 zon terdiri dari zon bangsa, Sentul, Keramat dan Pudu bersaing pada kejohanan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pada hari terakhir hari ini, 24 acara akhir berlangsung termasuk larian penutup 4x400 meter. Zon bangsa menambah 8 lagi pingat emas untuk muncul juara keseluruhan 31 emas, 20 perak dan 20 gangsa. Bagaimanapun zon Keramat menebus kehampaan dengan muncul juara bagi kategori sekolah rendah setelah mengumpul 7 emas, 7 perak dan 7 gangsa. Kejayaan zon bangsa diserikan lagi dengan kejayaan 2 atletnya, Wong Ui Lan dan S. Syamugar merangkul anugerah olahragawan dan olahragawati. Ada kemungkinan Piala Dunia 2002 yang tinggal 50 hari saja lagi tidak akan menampilkan aksi hebat David Beckham atau Michael Owen. Hanya sehari selepas kecederaan Owen, Beckham pula mungkin terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia. Itu bukan saja berita buruk buat England, tetapi juga turut meresahkan ramai peminat berkecuali. Beckham dianggap bintang yang akan menyinar pada Piala Dunia kali ini. Namun impiannya mungkin lebur selepas cedera teruk ketika beraksi untuk Manchester United menentang Deportivo La Coruña dalam Liga Juara-Juara Eropah. Beckham perlu berehat sekurang-kurangnya 6 hingga 8 minggu dan dikatakan tidak sempat untuk beraksi pada Piala Dunia. Hasrat membantu United pada separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah juga sudah berkubur. Menurut ayahnya, Beckham terlalu kecewa dengan nasibnya ketika ini. Pengurus England Sven-Göran Eriksson juga resah dengan perkembangan terbaru Beckham dan juga penjaring utamanya Michael Owen. Bagaimanapun Owen yang juga tercedera dalam perlawanan Liga Juara-Juara Eropah kemarin disahkan masih ada harapan untuk ke Jepun dan Korea Selatan. Apa yang pasti, ramai peminat bola sepak berkecuali sudah terkilan jika tidak dapat menyaksikan Beckham pada Piala Dunia. Saingan bola sepak Piala Belanda juga kian ke kemuncak dengan Ajax Amsterdam akan berdepan Utrecht bagi penentuan juara. Ajax mara ke perlawanan akhir selepas mengalahkan PSV Eindhoven 3-0. Berdepan PSV Eindhoven, pasukan tempat ketiga Liga, Ajax berbaju merah putih tampak lebih cemerlang mempamer aksi selaku pendahulu Liga. Pada satu lagi asakan, percubaan Mido juga gagal menepati sasaran. Serangan balas PSV untuk mengimbangi saingan tetapi tendangan Mateja Kezman meliar. Bagi Ajax, penjaga gol PSV Ronald Waterreus masih merupakan halangan yang sukar untuk ditembusi. Namun ketika babak pertama seperti akan berlalu tanpa gol, Ajax mendapat peluang sepakan penalti yang mudah disempurnakan Andre Bergdolmo. Ketinggalan 1-0, PSV nyaris menyamakan kedudukan melalui Dennis Romedal. Hujung saingan, PSV terus kecewa, gagal untuk memperoleh sepakan penalti. Kedudukan PSV makin parah apabila Ajax menggandakan kelebihan 3 minit kemudian melalui Thomas Galasek. Ini diikuti dengan satu lagi gol hasil jaringan Andy van der Meijde minit ke-87. Tamat permainan, Ajax 3, PSV Eindhoven 0. Sementara itu, pada kejohanan Piala Brazil, Vasco da Gama berdepan São Paulo pada suku akhir peringkat pertama. Awal permainan São Paulo hampir membuka jaringan, tetapi tendangan Julio Baptista jauh melepasi palang. Begitu juga dengan percubaan Kaká seminit kemudian. Dan seperti pemain São Paulo, penyerang Vasco Andre Lagada juga merembat tinggi ketika mendapat peluang menjaringkan gol. Babak kedua, São Paulo menggandakan asakan.
Namun tuan rumah lebih bernasib baik, cubaan susulan Fabio Simplico ditanduk keluar João Carlos. Tindakan gopoh Maldonado ke atas Euler hanya mengundang padah kepada São Paulo yang terpaksa berdepan sepakan penalti Vasco. Bagi Romario, gol kemenangan Vasco ini mungkin dapat mengubah pendirian jurulatih Luis Felipe Scolari untuk mengambil beliau dalam pasukan kebangsaan Brazil. Kira-kira jam 3 pagi nanti, peminat golf berpeluang menyaksikan siaran secara langsung di TV3 Augusta Masters, kejohanan golf major pertama 2002. Untuk sebahagian pemain, Tiger Woods kini tidak lagi sukar untuk dijinakkan berbanding ketika prestasi cemerlangnya 2 tahun lalu. Namun, bagi setengah pemain lain, misinya bukan untuk menyekat Tiger. Sekadar dapat beraksi dalam Augusta Masters sudah lebih daripada mencukupi. Memang ramai yang tidak paham apa yang dibicarakan Shigeki Maruyama. Maruyama antara 4 pemain dari Jepun yang beraksi pada Augusta Masters musim ini. Agak malang pemain Asia lain gagal menunjukkan penampilan. Memang kelayakannya cukup ketat kerana status Augusta Masters sendiri sebagai pertandingan major. Justru tidak hairan ramai pemain mempunyai cara tersendiri bagi mengurangkan tekanan. Seperti dilakukan juara Championship Players 3 minggu lalu, Craig Perks yang membawa anaknya sendiri. Seperti Maruyama, Perks juga memang bukan antara pilihan untuk menang. Namun biar apa sekalipun, Augusta Masters 2002 tetap mencabar di sebalik tambahan jarak pada sebahagian lubangnya. Bagi juara Masters sebanyak 2 kali, Jose Maria Olazabal, juara 2000 Vijay Singh, Ernie Els, Sergio Garcia, Retief Goosen dan Phil Mickelson peluang untuk mengetepikan Woods lebih cerah. Apatah lagi kesemua 6 mereka juga pernah mencatat kejayaan pada tahun ini. Namun ketika tumpuan menjurus kepada siapa yang mampu mencabar Woods, keupayaan Woods sendiri tidak boleh diperkecilkan. Jika menang, ia bakal merupakan kejayaan ke-6 Woods daripada 10 penampilannya pada kejohanan major. Dengan laporan itu, sekian segmen sukan. Untuk berita penutup Buletin Utama, kembali bersama Azizah. Bertemu kembali, seorang pengarah urusan sebuah pusat pembelajaran komputer ditemui mati dengan 15 kesan tikaman di bahagian depan dan belakang dadanya. Mangsa VK Subramaniam, 33 tahun, dipercayai dibunuh dengan kejam kira-kira jam 1 tengah hari tadi di pejabatnya di Taman Sri Muda Shah Alam. Jadi apabila mereka sampai balik pada lebih kurang 1.40 petang ini, apabila mereka naik ke tingkat 1, dapati si mati dalam keadaan cemas lah. Dan masa itu si mati masih hidup lagi. Dan tidak dapat mendengar apa-apa yang dia cakap. Semua pun dia cakap dalam timer lah. Asisten Komisioner Khan berkata motif kejadian masih disiasat. Katanya mangsa dipercayai bergelut dengan pembunuhnya berikutan terdapat tumpukan darah di tempat kejadian. Polis menemui sebilah parang berukuran 18 inci berampiran dengan mayat mangsa. Turut ditemui sebuah kenderaan jenis Mercedes-Benz milik mangsa berampiran pejabatnya. Mayat dihantar ke Hospital Tengku Rahimah Klang untuk bedah siasat. Di Johor, anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Adam Abdul Hamid dirompak lebih RM300,000 awal pagi tadi. Antara yang dirompak RM4,000 wang tunai, barang kemas dan telefon bimbit. Kejadian berlaku ketika Adam dan keluarganya sedang tidur. Menurut Timbalan Ketua Polis Johor, Senior Assistant Commissioner 1 Abu Bakar Said, perompak bersenjatakan parang dan sabit. Mereka mengikat exco kerja raya itu dan anak lelakinya berusia 20 tahun dengan dawai dan tali kasut. Adam yang juga Ketua UMNO bahagian Senai cedera ringan di jari kanan akibat pergelutan dengan perompak sebaik membuka pintu biliknya. Sementara itu, Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruddin Ali berkata, polis sudah mengenal pasti kumpulan yang melakukan rompakan itu. Dan kejadian yang berlaku di Selamat so is about the same MO. Kita sedang menyiasat ke arah itu. Of the same group, of the same type, syndicate ke yang north and south. But kita sedang mengambil tindakan. Kita mengesan ada satu ataupun 2 grup yang melakukan macam ni. Kita sedang menjejaki mereka.
Hanya 2,900 pendatang tanpa izin di seluruh negara telah pulang secara sukarela ke negara masing-masing sejak kelonggaran berbuat demikian dikuatkuasakan bulan lalu. Sehubungan itu, Kementerian Dalam Negeri KDN menggesa pendatang tanpa izin di negara ini menggunakan kesempatan itu sebelum pindaan Akta Imigresen 2000 diwartakan tidak lama lagi. Oleh sebab itu, sebelum mereka terkena ataupun mereka tidak mengetahui, mereka eloklah meninggalkan negara ini dalam tempoh dalam lingkungan 6 bulan. 6 bulan daripada tarikh yang diisytiharkan. Kerajaan katanya tidak akan bertolak ansur terhadap pendatang tanpa izin dan majikan yang melindungi mereka apabila pindaan Akta Imigresen 1971 diwartakan. Justru beliau memberi amaran supaya pendatang tanpa izin pulang secara sukarela kerana hukuman yang lebih berat akan dikenakan. Dianggarkan terdapat 600,000 pendatang tanpa izin di Malaysia. 450,000 daripada mereka berada di Semenanjung Malaysia. Pindaan akta itu memperuntukkan majikan yang didapati bersalah membawa masuk pendatang tanpa izin boleh didenda RM50,000 dan sebatan. Melalui program pengampunan yang diumumkan Mac lalu, pendatang tanpa izin yang ingin pulang ke negara asal mereka perlu memiliki pasport atau dokumen perjalanan yang sah tempoh lakunya. Mereka juga perlu menanggung kos perjalanan pulang selain keluar mengikut pintu keluar yang sah dan tidak menggunakan perkhidmatan orang tengah. Sebelum berpisah, kita imbas tajuk utama. Malaysia dikeluarkan dari senarai hitam pusat cetak rompak Amerika. Israel mula hadapi tekanan masyarakat antarabangsa. Pesta Gendang Nusantara kali ke-5 di Muara Sungai Duyung, Melaka mulai esok akan disertai 30 kumpulan dari seluruh kepulauan Melayu. Visual latihan peserta menggunakan pelbagai jenis gendang mengakhiri paparan buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.